Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan FP. Pagi ni, hari ni Isnin Isnin 5 hari bulan 4. Oh, cepat betul sekarang waktu dia. Jadi hari ni santai-santai saja, video santai-santai. Okey, video santai-santai ni kalau anda rasa okey, ada poin-poin yang bagus mungkin pagi ni untuk saya terapkan kepada semua jaringan dan semua rangkaian pada pagi ini. Okey, dalam setiap video yang saya buat setiap hari, saya sebenarnya copyright daripada saya punya sifu, saya punya master. Dulu saya ada sifu saya seorang Chinese. Sifu saya seorang Chinese Muslim yang begitu sukses di Indonesia. Dia banyak mengajar saya. Dia banyak selalu pada masa tu susah kita nak pakai handphone. Selalu saya gunakan saya punya lawatan saya ke Pekanbaru. Selalu saya gunakanlah. Saya jumpa dia dan selalu dia mengajar saya bagaimana untuk merubah diri kita daripada keadaan biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan dia pun ada bagi tahu bahawa dalam setiap orang tu dia kata memang ada kunci, ada kaedah dan ada step langkah-langkah untuk kita sukses. Jadi saya cuma sampaikan sikit-sikit kepada anda. Walaupun mungkin dia ambil masa yang agak lama untuk buat setiap presentation tu. Jadi saya hanya sampaikan kepada semua rakan-rakan benda ni memang mengubah hidup kita. InsyaAllah. Cuma ada beberapa step yang kita selalu abaikan dan selalu kita batalkan proses itu. Jadi saya buat video, biasanya anda mungkin tengok 2-3 hari saya akan padam balik. So hari ni saya ambil secara total bagaimana kaedah yang saya punya master, saya sifu dulu, dia bagi key point kepada saya untuk sukses. Dan setiap video yang saya buat tu sebenarnya saya dah lakukan benda itu. Bila kita dah lakukan benda tu, saya mendapat hasil dia dan saya baru boleh share dengan anda. Jadi setiap video tu sebenarnya kadang-kadang susunan dia tu agak berselerak sikit lah. Tetapi poin-poin tu memang bagus. Okey. Tapi semua yang dengar video tu biasanya dia tengok benda tu biasa. Seperti sama juga saya dulu ambil masa 2 tahun untuk mengubah apa maksud yang dia ajar kepada saya tu selepas 2 tahun. Bila masa saya mula dengar cakap sifu saya, dulu saya kat menerhaka juga kan, keras kepala. Jadi bila masa saya mendengar, apabila keadaan tu, masa tu saya jatuh. Saya jatuh begitu teruk. Pada masa tu saya ingat lagi lah. Saya jatuh pada keadaan sifar dalam bisnes. Jadi ketika itu saya tak tahu nak cari sifu saya siapa. Saya punya mas, saya tahu saya pernah jumpa, saya pernah menghadiri training. Tapi dia tak ada satu impak kepada saya ketika itu sebab keras kepala. Sifat degil, sifat peribadi kita yang degil, susah nak mengubah persepsi hidup, sentiasa merasakan diri kita tu hebat. Itu membatalkan saya sendiri ketika itu. Tapi bila jatuh, berselerak, tersadai duduk seorang-seorang, tak tahu nak mulakan kehidupan baru tu macam mana, dengan modal tak ada, duit tak ada. Ketika itu saya masih ingat lagi. Di situlah saya mula berfikir, siapa punya perkataan yang sebenarnya yang dia ajar saya tu saya boleh mendengar. Ketika itu saya tak tahu nak buat apa dah. Jam. Masa itulah saya teringat 2 tahun sebelum tu saya pernah menghadiri satu kursus di Pekanbaru. Saya pernah dengar saya punya sifu cerita kat saya, tapi saya abaikan sebab saya nampaknya dia, apa yang dia cakap tu seperti ni saya sudah tahu. Dia punya actionnya saya ketika itu. Tapi akhirnya saya duduk mentelaah balik perkataan-perkataan dia tu. Masa tu kan kalau kita buat seminar kita pakai buku. Kita selalu catat. Jadi saya masih ada buku-buku tu, saya masih ada catatan tu. Jadi saya ulang balik apa yang dia ajar kepada saya tu, saya ulang balik. Di situlah saya baru faham apa yang dia maksudkan, bagaimana kita boleh mengubah diri kita tu menjadi seseorang yang sememangnya kita ada kelayakan itu. Cuma daripada sikap kita tu yang susah diajar, sikap keras kepala kita, sikap merasakan kita hebat, sikap merasakan kita tahu segala-galanya, benda tu menjadi key point, kunci bagi saya jahanam ketika itu. Masa itulah saya mula mengubah
persepsi saya anggap diri saya bodoh. Saya rasa apa? Kenapa kalau saya rasa saya hebat ketika pada zaman tu belagak sikit sebab kita ada degree kan, kita ada belagak zaman dulu kan. Jadi kita action sikit. Jadi sifat sombong itulah sebenarnya yang membagi saya jahanam dalam hidup. Ketika itu saya start pada zero balik. Di situ saya belajar 2-3 sifu saya. Ketika itu kebanyakannya saya master tu ada di Malaysia seorang dan 2-nya dari Indonesia. Dia tunjuk kaedah apa sebab kita lingkup dan jahanam, tapi kenapa kita tak menggunakan kelebihan dan kebolehan yang kita ada. Jadi di situlah kadang-kadang poin tu nampak seperti saya sudah tahu apa yang dia nak cakap tu, saya dah tahu. Tetapi saya sikap sombong tu menjadikan saya abaikan sebab zaman tu susah kan, nak dapat ijazah susah. Kita terpilih nak masuk berapa universiti. Masa tu Malaysia ada 5 universiti je. Jadi bila kita keluar tu kita ada degree, kita belagak lain macam kan. Tapi jahanam sebenarnya, tak ada apa-apa pun. Jadi sejak itulah saya mula belajar mengubah diri, mengubah persepsi, bermula dari kosong. Menganggap diri itu sangat bodoh. Sebab apa? Hebatnya kita pun, apa yang pentingnya, bagaimana kehidupan kita itu yang paling penting sekali. Apa poin-poin yang penting dalam kehidupan itu kita kena senaraikan. Jadi di situlah saya mula senaraikan segala kelemahan dalam diri ada. Daripada saya tulis tab A, bilangan berapa kelemahan dalam diri itu saya catatkan. Jadi berapa puluh sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita tu saya senaraikan. 1, saya pun 2, 3, 4. Dan saya kira-kira tu banyak jugalah, melebihi 100. Di situ saya mula mengubah satu persatu. Yang utama diletakkan di atas sekali. Kemudian saya susun. Di situ saya susun sifat buruk kita tu, saya susun. Sebab apa? Orang lain tak tahu kelemahan kita. Yang tahu kelemahan kita tu kita sendiri. Jadi kita sendiri pun susah nak faham dengan diri kita sendiri. Sebab dia ada satu hantu raya dalam diri kita ni, sentiasa merasakan kita tu yang terbaik. Kitalah yang terhebat. Walaupun kita ni mangkuk, tapi kita duk kata kita tu baik, kita tu hebat, apa yang kita buat tu betul, orang lain salah. Itu perangai kita. Bukan kata semua orang ada kriteria macam tu. Jadi itu poin-poin yang menyebabkan kita tak tahu nak mula kat mana. Saya ketika itu tak tahu nak mula kat mana, rasa hebat, tapi resultnya tak ada. Mungkin dalam satu part tu kita hebat, tapi dari segi life, kehidupan kita ni, dia purata, lebih kurang sama semua orang. Lebih kurang sama, standard tu. Tak kisahlah anda bidang apa, anda master dalam bidang apa pun, bila kita duduk dalam satu bidang yang hebat, kita ada 1000 kelemahan kita dalam bidang-bidang yang lain. Kita tak mungkin menguasai segala-galanya dalam kehidupan kita. Di situlah saya mula duduk, berfikir apa kelemahan-kelemahan. Mula-mula catatkan apa keburukan dalam diri itu. Walaupun anda rasa dia hebat, anda catatkan. Jadi saya catatkan, saya dapat 100 lebih perkara. Contohnya, saya beritahu, sikap buruk kita tu, suka bertangguh, suka menyalahkan orang lain. Tulis je. Tulis bersusun-susun. Apa terlintas sedikit je, tulis. Even perkara-perkara yang kita tak pernah fikir, kita duduk fikir, tengok apa kelemahan aku. Apa tindakan yang orang lain buat, aku tak buat. Tindakan untuk kita dapat result yang bagus, kita tak buat. Sikap sombong kita, tulis saja. Tulis nak tengok jadi perfect macam mana. Lepas tu, senaraikan berapa perubahan yang kita boleh buat dalam diri kita tu. Berapa perubahan yang boleh buat. Dia sikap tu dia terbahagi kepada 3-4 jenis. Satu, dari sudut psikologi, saya senaraikan juga dari sudut psikologi, dan juga lagi satu reality dia. Dari sikap reality tu kita catatkan. Jadi kalau kita boleh buat benda ni, kita sebenarnya tak akan boleh melakukan perubahan dalam diri itu serentak. Semua memang kita tak boleh bertahannya. Tapi melainkan ada satu perkataan yang saya boleh sebut kepada anda yang dengar video ni. Ubah diri itu gila-gila. Dia ada satu gila, 2 gila-gila. Kalau kita hari itu memerlukan perubahan yang mendadak dalam diri, ubah diri itu gila-gila. Ubah diri. Jadi bodoh pun tak apa. Biar orang tengok kita bodoh pun tak apa. Janji benda ini memberi kesan yang baik untuk perubahan dalam hidup kita. Daripada mula kita banyak bercakap, ketika sampai saya tulis tu saya banyak bercakap. Sejak tu saya mula tulis, saya akan berdiam diri. Banyak berdiam diri. Ketika saya duduk, suka hobi saya ni, duduk minum kopi dengan kawan-kawan bersembang hal-hal kosong.
bersembang tentang benda-benda yang tak penting. Jadi semula hari itu saya lock, saya tidak akan lagi duduk dengan ramai kawan-kawan dan saya banyak duduk seorang. Lebih baik saya mentelaah kelemahan-kelemahan dan perubahan yang saya perlu buat dalam diri. Sejak itu sampai sekarang jadi tabiat saya tak suka duduk minum dengan kawan-kawan, duduk ramai. Saya lebih suka duduk di mana-mana saya seorang. Sejak itulah saya mula menarik keluar apa yang ada dalam diri kita. Walaupun mungkin dia tidak melakukan perubahan 100%, sekurang-kurangnya dia boleh mencapai kita punya matlamat dalam hidup kita. Pertama, kalau kita tengok kita menjadi seorang, kalau relatekan dengan keluarga, relatekan dengan orang lain, relate dengan kawan-kawan dan relatekan dengan bagaimana kita membentuk ramai kawan kita yang banyak akan membantu kita. Jadi benda tu pun saya catatkan dulu. Sikap sombong kita, sikap merasa kita hebat, sikap semua saya catatkan. Saya ubah satu-satu. Mungkin sampai sekarang pun tak boleh ubah semua. Tapi kesan dia sekurang-kurangnya separuh tu, insya-Allah dapat mengubah diri. Daripada sikap-sikap itulah anda tengok tindakannya apa perubahan yang perlu buat, dan catatkan pula apa perubahan dalam diri. Bagaimana apa matlamat kita nak berjaya dalam hidup tu, apa yang menjadikan tenang. At the end saya dapat keputusan bahawa dalam kehidupan kita ni paling baik posisi yang dalam video saya banyak bagi tahu, dia adalah pertama sekali jiwa kita tenang. Jiwa tenang. Kalau contohnya kalau bidang keuangan, kita ada banyak wang. Banyak wang maksudnya bukan kita kaya, bukan duit berjuta-juta. Sebab kalau kita catat tentang bisnes untuk capai duit berjuta-juta, saya pun fikir nak buat apa duit berjuta-juta tu. Kita seorang kalau dibagi duit berpuluh juta pun, anda boleh buat apa? Anda boleh buat apa? Seorang-seorang lah nak jadi jutawan, seorang-seorang. Nak duit berjuta, so anda tak boleh guna pun duit tu. Kereta nak beli, kereta mewah mana yang anda nak beli? Makan, berapa makan yang anda nak makan, boleh makan banyak kan kalau duit kita ada berjuta-juta. Jadi berapa target saya untuk capai? Dulu personal dulu. Sebelum pergi kepada family, sebelum pergi kepada keluarga, sebelum pergi kepada kawan-kawan. Dia bermula pada satu titik, iaitu buat satu proses yang kita suka. Maksudnya benda ni tidak akan dapat sebarang permasalahan dalam diri kita dan jiwa kita jadi setenang. Buat dulu personal. Kemudian pergi kepada family, keluarga kita. Relate dengan keluarga, itu relate dengan kawan-kawan kita, kawan baik kita. Lepas tu relate dengan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita yang lain, kenalan-kenalan, dan relate juga kepada semua orang. Di situlah mula kita buat perubahan dalam diri kita. Contoh, saya bagi tahu kepada anda. Untuk kita sukses, untuk kita berjaya dalam bidang, saya cakap tentang financial tadi, keuangan. Belum lagi bab-bab lain. Jadi kalau bercakap financial, berapa sebenarnya target untuk aku tenang jiwa aku? Sebenarnya lepas tu dia berkait pula dengan masa. Sebab tu saya selalu highlightkan dalam video saya, mesti anda tengok 3 hal yang saya selalu sebut kepada kita tu, sebenarnya benda inilah yang mengubah segala-galanya dalam hidup. Saya taklah berubah macam orang lain, tapi alhamdulillah dengan izin Allah tu dapat juga mencapai ke tahap itu sikit-sikit. Atas perubahan yang saya buat dalam diri. Tapi saya percaya banyak hal lagi yang perlu saya belajar, banyak hal lagi saya perlu membuat satu tindakan, dan kurang-kurangnya menjadi contoh kepada anak-anak kita, pada kawan-kawan kita, bahawa dalam kehidupan ini sebenarnya memang hebat. Apa yang ada dalam diri kita semua orang ada. Cuma sekarang ni yang orang tak faham adalah apa yang blok kita. Adil. Allah itu adil. Dia bagi kita untuk sukses, kita nak capai apa saja, kita mampu lakukan dia. Tunjuk saja. Asal yang buat tu, dia terbagi kepada 2. Satu, anda tengok, satu orang dah cipta untuk kita faham. Orang lain dah cipta untuk kita faham. Itu baru kita di kategori B. Kategori C, apa pun tak faham, apa pun tak ambil tahu. Kategori A, orang yang mencipta benda itu. Anda tengok, orang yang mencipta sesuatu benda itu jauh lebih hebat daripada orang yang memahami apa yang dicipta. Ketiga, apa pun dia tak mau buat. C, apa pun dia tak faham. Apa pun dia tak mau faham, tak mau mengerti dan tak mau melakukannya. Dia rasa apa yang dia buat dia seronok sudah. Ini kesilapan 3 pihak ni. Anda tengok, masa tu saya belajar tentang kenapa ada 3 jenis manusia ni. Satu, dia malah nak serabut. Dia malah nak serabut perut, malah nak mencipta masalah dalam diri dia. Apa-apa bermasalah, tak kisahlah. Anda tunjuk itu adalah satu kaedah untuk sukses. Asal menyusahkan dia, dia tak nak buat.
sebenarnya dia memang susah selama-lamanya pun. Kategori C. Kalau anda duduk dalam kategori C ni, apa yang buat apa yang anda suka saja. Walaupun benda tu salah, walaupun benda tu betul, asal anda suka pada dia, anda lakukan benda itu. Inilah satu generasi yang paling ramai yang wujudnya di dunia ni. Sebab dia tak kisah. Dia jenis, bagi masalah, dia tak mau buat benda tu. Dia, prinsip dia, apa yang aku suka. Apa yang aku happy. Soal orang lain sakit, orang punya pasal. Orang lain nak marah aku, orang punya pasal. Orang lain benci aku, punya janji aku happy, janji aku suka. Walaupun benda tu merosakkan orang lain. Walaupun aku punya hobi aku tu buat menyakit hati orang lain. Orang-orang punya pasal. Kategori ni banyak. Apa yang dia buat, dia fikir hal dia saja. Itu kategori C. Kategori B, dia belajar daripada apa yang diciptakan oleh orang lain. Itu sudah okey. Kalau orang lain sukses tunjuk jalan kepada kita, dia dah tunjuk jalan macam mana nak sukses pada kita. Contohnya, kita belajar. Oh cikgu, apa maksudnya? Cikgu kata, contoh saya bagi tahu kepada anda. Dalam satu formula di sekolah kita belajar sains, contohnya. Orang yang menjumpa bahan-bahan kimia, contohnya. Siapa yang temukan bahan kimia di dalam kehidupan kita, contoh apa anda tengok. Jadi siapa yang mencipta benda tu? Siapa yang buat perjumpaan itu? Tentu dia jauh lebih bijak daripada kita. Siapa yang mencipta kereta, contohnya. Siapa yang mencipta kereta tu? Kita belajar bawa kereta. Kategori B, dia hanya belajar bawa kereta. Kategori A, mencipta kereta itu. Itu kategori A, orang yang bijak dia. Dalam bisnes sama. Dalam keadaan orang lain tak tahu, dia mencipta benda itu. Contoh kalau anda tengok sekarang, macam Lazada, macam mana orang semua tahu, orang tak terbayangkan. Tetapi walaupun orang lain tak tengok, orang lain tak setuju, orang lain mengatakan benda ni tidak boleh dilakukan, mereka ambil masa lebih kurang 6 tahun. Anda tahu tak, Lazada tu untuk mencipta dengan modal berbilion-bilion mereka habiskan untuk wujudkan Lazada tu. Tetapi bila apa yang orang tengok adalah penghasilan mereka tu, sampai mereka buat bilion ringgit dalam kira jam. Bukan kira hari, kira jam. Bilion. Tapi anda tengok penghasilan yang mereka, penciptaan yang mereka buat itu. Kaedah teknik bisnes yang mereka ciptakan itu. Kita kategori B, dia banyak nak follow saja. Tapi boleh tak kategori B ni rosak? Dia boleh dua. Kategori C memang jahanam. Kategori C hidup dia ni memang macam itulah. Anda boleh bayangkan. Kategori B, separuh gagal, separuh sukses. Kategori A, garanti sukses. Garanti sukses. Jadi kita nak di kategori mana? Masa tu kita fikirkan, kalau kita sentiasa belajar, tidak masalah. Tapi kalau C, belajar pun tak nak, apa memeningkan kepala dia, menyusahkan dia, dia tak nak buat. Ramai tak? Adakah kita semua di kategori C? Okey, contoh. Kategori C ni kelemahan dia apa? Dia nak pindah kategori C, nak pindah ke kategori B. B ni belajar apa yang telah orang lain cipta, dan orang lain cipta tu sukses. Kita follow pun kita boleh sukses. Kita belajar dan lakukan apa yang orang lain buat, kita pun sukses. Kita masih di kategori B. Tapi boleh tak kita gagal? Memang selalunya kita gagal. Kategori B, C nak berpindah ke B, akan dia patah balik ke C. Dia tak boleh bertahan lama. Tu yang kita tengah masuk training sekarang. Yang kita tengah belajar sekarang. Anda tengok. Berapa lama motivasi dalam diri. Kita nak pindah ke B baru. Belum nak pergi ke A. A memang kita sukar. Banyak orang sukar. Tapi boleh lakukan. B berpindah ke A, tidak ada masalah. Tapi bukan semua orang duduk di kategori itu. Jadi kalaulah kita relate dengan kehidupan bisnes kita pada hari ini, pagi ini. Jadi saya share sikit kepada anda. Di mana kategori anda masing-masing, saya masing-masing, kita ni duduk di mana? A, B, C. A, B, C. Majoriti kita dilahirkan semua diletak di C. Dia tak akan letak kita beranak-beranak, lahir ya kita terus di kategori B, kategori A. Kalau ada, anda dipanggil genius. Anda pernah dengar perkataan genius? Genius don't like study but normally pass exam. Dulu di sekolah-sekolah selalu kena. Orang genius ni selalunya dia otak dia pelik. Yang tu kita tak masuk sebab kita tak tahu. Orang genius ni memang anugerah luar biasa. Tetapi saya bercakap tentang natural. Orang yang natural. Kita semua lahir kategori C. Ada orang dia stay dekat C sampai mati. Apa contoh orang di kategori C? Dia melakukan dia ada positif, dia ada negatif. Dia cuba slow down. Apa yang dia buat tu
bagi normal saja. Maksudnya tidak menyakitkan orang, sikit-sikit tak kisahkan orang, aku ambil kelebihan tu sedikit, walaupun menyusahkan orang lain sikit-sikit tidak ada masalah. Tapi kehidupan macam itulah. Kalau dalam keadaan apa pun, aku yang nak menang. Kalau dalam keadaan apa, akulah yang terbaik. Orang kategori sini, dia punya kehidupan dia ulang balik apa kehidupan orang lain dan akhirnya dia mati. Itu kategori C. Contoh, dia lahir, contoh, saya bagi contoh. Okey, dia lahir, dia tahu dah planning dia ke depan tu semua orang lain dah lakukan dan dia follow. Anda faham maksud saya? Benda tu, sejak kita lahir, kita dibesarkan. Okey, kita diarahkan untuk melakukan benda biasa. Benda yang orang lain buat semua macam tu. Itu dipanggil kategori C. Contoh, beranak, kita dilahirkan, kemudian pergi sekolah, lepas sekolah buat apa, hidup macam tu lah. Ada hobi mancing ikan, hobi main bola. Main pun tak jadi juara, asal orang main bola, kita main bola. Ada orang menyanyi kita tak jadi artis pun, tapi kita menyanyi, nak hobi kita pergi karaoke, jumpa kawan-kawan, lepas tu bersembang, esok pergi kerja, cukup kerja patah balik, Sabtu Ahad jumpa kawan ngopi, bawa anak isteri jalan-jalan. Orang lain tak buat benda tu. Kemudian esok kerja balik, makin tua, ulang lagi benda yang sama, repeat sampai mati. Itu dipanggil kategori C. Kategori B, dia berubah sikit pada apa yang family dia kebanyakan, sebab orang yang buat kategori C ni banyak. Dalam family kita pun kita tengok hampir ke semua dia lakukan benda tu. Anda nak tengok kategori B, dia lain sikit dari segi financial, dia berbeza dengan orang lain. Bahagian hobi dia pun berubah, berbeza dengan orang lain. Daripada tindak tanduk dia mesti lebih pada orang lain. Dia lebih pada orang lain. Anda sendiri boleh tengok. Jadi orang yang kategori B ni, dia selalunya orang boleh tengok segala perubahan dalam dia lain daripada yang lain. Dia kalau ada tengok, mungkin cara dia bercakap berbeza dengan orang lain. Cara dia duduk dengan kawan pun berbeza. Dia punya kereta berbeza. Rumah dia punya target berbeza. Jadual dia kerja berbeza dengan orang lain. Apa yang dia fikirkan berbeza dengan orang lain. Dan perubahan dalam hidup dia pun berbeza dengan orang lain. Sukses dia pun, dia orang panggil dia sukses. Orang lain tu biasa, dia berjaya dalam hidup dia. Apa yang dia buat tu, semua orang menghormati dia sebab dia dipanggil hebat. Orang boleh tengok lah, walaupun orang tak pergi study, orang tengok cara hidup dia, apa yang dia buat, bentuk bisnes yang dia lakukan, bentuk pemikiran dia, tindak tanduk dia, semua berbeza. Itu baru di kategori B. Orang duduk kategori A, dia mencipta benda itu. Dia mencipta, dia sebab dia orang juga, dia mencipta benda. Contoh, bentuk bisnes, bentuk sekolah, apa saja perubahan tu dia mencipta. Dan kategori A ni mesti ada, kerana perubahan hidup kategori B dan C disebabkan oleh kategori A. Kategori A inilah yang mencipta benda itu. Jadi B belajar menjadikan seperti A, tapi yang menemukan, yang buat pertemuan kejayaan itu, kaedah dia tu adalah dibuat oleh orang yang naikkan B ke A. Orang yang pindahkan diri dia C ke B, kemudian pindahkan B ke A, anda tahu bilangan dia sangat sedikit. B banyaknya melakukan apa yang orang lain lakukan, dan dia tak mampu, dia dah lock kepala dia supaya dia tak akan boleh menjadi seperti A. Contoh kalau anda tengok dalam sebut perniagaan, di mana kategori A, di mana kategori B cikgu dalam bisnes. Okey, dalam kategori B, kalau anda tengok, dia buat bisnes, dia tahu nak kita ubah dalam hidup, kita buat perniagaan. Dia buat perniagaan. Orang sebelah tu buat roti canai, dia pun sebelah tengok orang tu ramai buat roti canai, dia pun tiru buat roti canai. Dia buat roti canai. Lepas tu bergaduh dua-dua kedai ni. Hang maju, hang tiru aku, bergaduhkan orang kategori B. Contoh, bila kita buat satu bisnes macam di Volten, kita start saja jual satu produk, kita meletup di pasaran, orang lain tengok kita berjaya, dia pun follow. Dia pun buat macam tu juga, cari produk lebih kurang sama juga, sistem sama juga, dia follow. Anda perasan tak benda dia ramai? Dia nampaknya seperti di kategori A, tapi dia sebenarnya masih duduk di B. Dia masih duduk di B. Maksudnya dia suka lakukan apa yang dia tengok orang lain buat. Dia suka. Itu dia duduk kat situ je. Dia tunggu apa orang nak buat. Contoh, anda tengok sekarang, kalau anda tengok dalam bentuk bisnes sekarang, Lazada yang buat sekarang ni, anda tengok berapa orang cuba copyright sekarang. Dia tengok orang tu sukses, dia pun cuba buat, boleh, kaya lah benda, dia copyright. Salah tak? Ada orang sukses, ada orang sukses, tetapi jauh persen dia sangat rendah. Jadi siapa yang hebatnya? Yang menjadi kategori A. Siapakah A yang mencipta bisnes itu? Siapakah A yang membentuk perubahan dalam hidup orang tu? Orang yang mencipta ini, kalau kita boleh cipta benda ini, kita biasanya tidak popular.
orang yang boleh mencipta sesuatu benda ni selalunya dia tidak sangat popular dan jarang dikenali, tetapi pengetahuan dia tu yang dikenali oleh orang adalah apa yang dia buat itu. Sebab anda tak tahu siapakah yang mencipta IC, Integrated Circuit, dalam sistem komputer. Anda tak pernah tahu siapa pencipta dia kan? Yang menciptakan anda punya memory system contohnya. Sekarang ni anda tengok memory kita dulu start dengan sistem kita punya komputer sistem kita dulu ada 8 megabyte naik ke 10 megabyte, memory kita naik ke 20 megabyte. 30 megabyte tu rasa dahsyat dah sistem kita. Sekarang main juta billion byte. Daripada sistem yang kena pakai kita punya dulu pakai kita punya tu memory kita sekarang ditukar pada bentuk chip. Dan siapa yang temukan sistem itu? Siapa yang temukan anda punya memory 1 billion byte boleh simpan kecil saja dalam bentuk IC, Integrated Circuit, yang menciptakan benda itu? Siapa pun tak tahu. Siapa yang mencipta kamera? Anda tahu cara nak guna kamera pun kita pening kepala. Nak tekan tu, itu nak belajar. Tapi anda tahu tak siapa yang mencipta benda tu? Dia orang juga kan. Tapi dia biasanya tidak ramai. Kan? Jadi sama dalam bisnes. Dalam bisnes kita pun sama. Jadi kategori mana dalam training khusus yang kita buat untuk buat perubahan dalam diri kita sebenarnya? Kita dari C, majoriti kita dari C. C nak pergi ke B, kita kalah, kita balik ke C. Kita tak boleh bertahan lama sikap mood kita, lemah kita. Sebab apa? Orang kategori C, dia biasanya melakukan apa yang dia rasa happy, yang tidak menyusahkan dia. Itu orang kategori C. Jadi kelemahan dia hanya tahu kehidupan dia, bentuk kehidupan dia macam mana, dan dia apa yang dia lakukan, majoriti semua orang buat benda tu. Itu kita duduk di kategori C. Kalau anda tengok ada satu perubahan yang sukar anda lakukan, contoh anda mula mencipta jadi master, mencipta benda, kemudian buat PhD, tu anda separuh daripada B nak tukar pergi kepada A. Anda tengok itu pun sakit kepala. Kadang-kadang kita berasap kepala kita nak buat sesuatu. Itu baru satu part yang kecil saja. Itu pun seksanya nak bayangkan. Saya bercakap tentang topik kita adalah sukses dalam hidup ni. Saya ambil bahagian financial. Dia tidak sesukar itu. Dia tak sesukar macam mana orang nak mencipta integrated circuit, IC. Dia tak, orang nak buat lab. Anda tengok sekarang ni dalam sistem makin canggih, sistem kereta kita dan sebagainya. Orang yang mencipta benda tu bukan sesukar itu kita. Kita bercakap tentang perubahan dalam diri dan bagaimana nak sukses. So, sama juga apa yang merubahkan kita punya sistem dan cara adalah time, masa. Masa inilah anda tengok selalu saya sebut 3 hal. Kenapa dalam video saya anda tengok ni saya jawab balik. Kenapa cikgu selalu cakap 3 benda ni ya? Dalam bisnes cikgu cerita tentang 3 benda ni je. Bukan dalam bisnes, dalam apa-apa pun dia ada 3 benda ni. Iaitu gunakan otak kita, menggunakan daripada ilmu, maksudnya pengetahuan. Nak buat sesuatu mesti ada pengetahuan. Dari pengetahuan itulah kita tahu mesti buat tindakan. Kalau setakat pengetahuan itu tanpa tindakan, mana ada penghasilan? Mana ada penghasilan? Jadi kita kena ada penghasilan dia tu. Penghasilan. Lepas tu penghasilan tu pula dia tentunya ditentukan oleh masa kan. Masa kita, limit kita masa tu kita nak buat macam mana. Jadi sebab tu saya bagi tahu kepada anda 3 benda tu dia relate semua bidang. Saya ambil topik iaitu satu adalah bisnes. Dan saya cuba buat benda itu, lakukan mungkin persennya kecil. Tetapi yang at the end, bahagian financial itu insyaAllah kita dapat menyelesaikan banyak hal. Banyak hal yang boleh menghilangkan stres kita. Jadi bila masuk dalam kursus, anda tengok kenapa orang nanti, anda tengok bilangan orang yang masuk dalam training tu tidak pernah mencapai 100%. Orang 100% yang masuk kursus tu anda tengok nextnya kejayaan dia. Kenapa cikgu? Kursus tu semua yang hadir tu nanti next kita tengok orang lain bertukar, orang lain, orang yang masuk kursus tu hilang. Hilang dia. Dari dulu masa dia dengar kursus tu, dengar motivation tu, dia tak boleh kekalkan benda tu sebab orang dalam kategori B nak berpindah, C nak pindah ke B pun bukan mudah. Dia sebab normal, dia akan back balik kepada C. C ni adalah apa yang semua orang majoriti buat. Itulah kategori C. Dan itu sebenarnya standard. Jadi, bila nak naik ke B saja, anda jadi pelik. Otak kita jadi pening kepala. Apa yang kita lakukan tak pernah kita lakukan selama ini, kita kena buat. Jadi, anda berapa lama anda boleh bertahan? Jikalau result anda target itu tidak tercapai,
anda akan mengalah. Anda bila try sekali, 2 kali, dan anda pernah jumpa tak perkataan 3 kali? 3 kali try saja, dia sudah pengsan, so dia back to normal. Apa yang mereka katakan normal? Mereka katakan normal itu adalah Group C. Group C itu normal. Memang betul lah. Majoriti di rumah macam tu. Anda tengok the life, kehidupan kita di sekitar kita semua. Even kita pelajar ke, even kita ini umur 20 ke, 19 ke, benda tu kita tahu dah. Life dia kita sudah tahu. Result dia pun kita dah tahu. Dah boleh buat hari ni, boleh tahu dah ke depan tu macam mana. Itu dipanggil C. Jadi bila nak pindah ke B, dia patah balik ke C. Nak pindah, belum nak pergi ke A. Pergi ke A, dia perlukan pemikiran otak yang luar biasa. Minat orang tu pada satu benda tu, dia kena duduk fokus. Dia akan pindah pergi kepada A. Tapi dalam bidang bisnes, tak perlu kita pindah kepada A tu secara susah. Sebab dia berkait dengan setiap topik tu, dia berkait dengan apa yang kita suka. Tapi kita ambil saya ambil financial. Financial ni bisnes. Sebab semua orang suka benda ni. Cuma dia faham dengan tak faham. Dia tak mau dia tak nak buat sebab dia tidak ada kesanggupan. Dia tidak ada kesanggupannya. Dia nak benda tu. Contoh, anda tak satu pendapatan satu bulan tu income 100,000. Semua orang mau. Even anda bagi offer BRIN RM500, kerajaan bagi 500 pun, dari subuh-subuh orang dah sampai dah tempat nak ambil duit tu. Hasil tu. Tapi kenapa dia tak nak buat? Sebab dia dah lock dalam otak dia, aku tak akan berjaya, aku tak akan boleh sebab aku begini. Aku orangnya begini. Maka aku tak perlu fikir, kerana kalau aku buat pun aku tak akan sukses. Siapa yang buat keputusan tu? Dia sendiri. Wah, kita yang dari luar tengok dia, semua orang boleh buat. Even siapa pun kita. Duduk di hutan mana pun kita. Susah macam mana pun kita. Perit macam mana pun kita. Cuba kita duduk diam-diam. Cuba tengok apa perbezaan aku dengan orang lain. Apa susah sangat. Jadi cuba cari satu ilmu. Bagaimana nak lawan. Kalau tu supaya aku mengekalkan dia menjadi. Daripada aku C, aku akan pindah ke B. Aku tak akan turun lagi ke C. Anything happen. Itulah anda tengok kenapa kursus-kursus itu disediakan. Cuba anda tengok poin-poin dalam semua kursus. Semua kursus, tak kisah dalam bidang apa pun. Anda tengok apa sebab kursus itu susah. Sebab dia nak menukarkan anda nak lakukan sesuatu hal yang orang lain jarang buat. Maka dia ajar teknik, dia ajar cara, dia ajar. Tapi boleh bertahan tak? Kita balik lepas 3 bulan, anda jumpa orang tu sama juga. Masih ngopi dengan anda, masih tengok dia macam tu, masih perubahan dia macam tu, dia duduk macam tu. Dan mereka ini banyak pengaruhi tim B. Tim C banyak sekali bila dia tidak mampu melakukan itu, dia bukan nak tolak, nak support anda naik ke tim B, kekalkan anda di tim B. Walaupun anda masih C sama dengan diorang, tapi apa yang mereka buat, mereka akan tarik anda daripada B, tetap duduk sama dengan mereka di kategori C. Sebab tu anda tengok, banyak orang akan menghasut anda bila buat sesuatu. Menolak anda. Walhal ni, kalau orang tu tak mau berpindah kepada B, dia tak perlu menentang kita. Dia biarkan saja. Atau dia support kita. Dia tak mampu, tapi dia sebagai kawan, dia akan support kita. Tapi tak, dia akan condemn kita. Dia akan supaya, dia bukan nak tengok kita sukses. Dia suka kita duduk di kategori dia balik. Itu kita duduk di kategori C. Sama dengan dia, minum kopi dengan dia, dah hari-hari berkawan dengan dia, bercakap macam dia. Okey. Buat satu perubahan, tengok. Dia akan serang anda. Dia akan serang anda. Hang buat apa benda ni semua. Alah, orang lain dah try dah semua. Jahanamnya, kau buat buang masa je. Soalan saya, apa untungnya dia cakap begitu? Dia sebenarnya tak suka anda sukses. Dia tak suka anda menjadi hebat pada dia. Majoriti orang macam tu. Jadi anda, kalau yang dah masuk kursus, contohnya Volten, dia akan buat kursus kita pada hari Jumaat ni, nak mari ni. Ni hari apa? Isnin. Jumaat ni ada 3 hari 2 malam. Anda tahu tak? Yang hadir dalam kursus tu, jangkaan dia berapa? 250 orang. Baru-baru ni buat di Sungai Petani, ada 150 orang. Sebelum ni ada lagi kursus-kursus. Cuba anda tengok. Yang attend kursus tu, orang lain pula. Mari lagi satu kursus, naik punya kursus, orang tu hilang pula. Ada beberapa person stay kat situ. Tetapi anda tengok, di situ, anda tengok, benda ni natural. Natural saja. Masuklah kursus apa pun. Hari ni dengar motivasi, buka dalam YouTube, tengok ada kursus. Orang tu kadang-kadang hadir penuh. Kalau sampai ada yang kursus dia buat sampai 1,000 orang. Hadir dengan penuh semangat, dengan dressing yang bagus, semua 1,000.
Tapi anda tengok, selepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berapa persen yang boleh pindah daripada C menjadi B. Anda tengok, akhirnya anda tengok lepas 3 bulan, tinggal daripada 1,000 orang tadi, ada dalam 300 orang, 400 orang masih stay. Lepas tu 3 bulan berikutnya, tinggal lagi 100 orang. Lagi setahun, tinggal lagi 50 orang. Lagi 2 tahun, tinggal lagi 5 orang. Dan 5 orang ni sukses. Sama. Jadi sebab tu saya bagi tahu. Sebenarnya sebelum anda nak buat sesuatu yang saya boleh share. Kenapa saya banyak bagi share kepada anda? Sebab saya percaya bahawa semua orang mampu. Kalau anda tengok, bidang yang paling senang dalam dunia ni untuk kita rasa perubahan dalam finansial ni adalah kita buat networking. Bidang ni bukan saya cakap. Ada orang dia bagi reason sebab apa Cikgu Amir ni bagi tahu. Saya bagi tahu semua motivasi yang saya masuk, semua berkata dalam bisnes ni sebenarnya tak perlukan modal. Dalam bisnes ni tak perlukan modal untuk kita capai. Orang salah tafsir. Kalau nak kaya, nak berjaya, dia kata perlukan modal. Sebenarnya tak perlu. Yang perlukan tu ni. Ini perlu, tindakan tu perlu. Dan tentukan masa. Benda tu memang perlu. Hak lain tu sebenarnya anda tengok, ada bisnes yang kita tak perlu pakai modal pun. Tapi kalau kita boleh keluar modal berjuta pun, tapi kalau otak kita berkarat dan kita nak sukses, perlu bergantung kepada orang lain, duduk di posisi maksimum, kita minimum. Tapi yang nak sukses kita, kebergantungan kita kepada orang lain untuk mendapat hasil yang berubah dalam diri kita, kita duduk dalam kategori kita mimpi. Orang tak akan fokus pada anda. Anda kena ingat, apa yang orang lain fikirkan kepada kita tak seperti apa yang kita harapkan. Anda boleh bercerita, satu kawan tu, saya ni susah lah, mak saya dah meninggal, suami saya meninggal, saya sekarang ni dulu hidup, sekarang ni saya sedih. Dia akan bersedih, tumpang anda sedih semasa anda bercakap. Lepas dia balik, dia pun lupa dah cerita anda tadi. Aduan yang anda cerita tadi, dia pun bye-bye dah kepada anda. Di depan anda, saya ni kenapa hidup saya ni berubah. Anda mengadu dekat dia. Saya ni susah hidup, suami saya begini-begini. Dia akan dengar, dia pun buat muka sedih, tunjuk dekat anda. Lepas dia balik, berpisah dengan anda, dia pun tak pedulilah dekat anda. Anda lah yang tanggung sendiri. Segala kesusahan tu, anda yang tanggung. Sebab tu saya bagi tahu kepada anda, jikalau kita menghadapi segala masalah, tanam dalam diri kita sendiri. Saya tak perlu bercerita dekat orang. Tak perlu ada kes di mana kita perlu menghadap orang. Memang ada seorang sahabat kita yang baik, itu okey. Bukan kata salah. Tapi kalau anda mampu berdiam diri, itu lebih baik. Anda perlu bangun seberapa yang anda ada dalam jiwa anda. Sebab yang boleh mengubah hidup kita, segala-galanya adalah diri kita sendiri. Even kita tak ada wang, even kita susah dalam kehidupan, jangan ada sifat kebergantungan kita kepada orang lain. Anda kena percaya, orang lain pun ada masalah mereka. Kita duk adu cerita kat dia tu, apa faedahnya? Yang penting, anda ada satu nekat dalam diri. Aku akan berubah mulai sekarang. Aku tidak akan jadi seperti aku sekarang. Masa kita stand up, biar orang tafsir terpulang. Anda tengok, orang nak attack kita, nak serang kita, nak mengutuk kita, anda biarkan. Kalau kita sentiasa duduk di pihak tu mendengar orang attack kita, kita lemah. Orang lain kontrol kita. Orang lain lah yang menentukan kehidupan kita. Kejap kita ditentukan orang lain. Sebab itu kita kalau susah pun kita rajin mengadu dekat orang. Orang yang seperti ini, dia menyangkakan orang lain menentukan perubahan dalam hidup dia. Dia suka cerita kelemahan dia kepada orang lain, mengadu kepada... Sebenarnya benda ni tak ada kesan pun. Tak ada kesan pun. Bukan semua. Ada seorang dua ni susah nak cari yang boleh betul-betul memahami kita. Sebab dia sendiri ada problem. Dia pun ada masalah. Dia pun ada. Cuma dia diam. Tak pernah cerita kat orang. Kita pula rajin minta simpati daripada orang ni. Simpati orang ni. Jadi sampai bila kita nak sukses? Yang paling penting sekali, kita banyak berdiam diri. Memikirkan apa yang harus aku fikirkan. Apa perlu aku bertindak dan bila masa untuk aku mengubah segala-galanya dalam kehidupan aku. Ini main point. Jadi anda jangan peduli orang lain. While even keluarga kita sendiri pun akan attack kita. Family kita sendiri, kawan baik kita, jiran-jiran kita. Mereka tengok saja anda lakukan. Bila dapat result yang bagus, kadang-kadang mereka kalah. Katakan, mereka selalu kata anda gagal. Tiba-tiba anda sukses. Jumpa anda tu, dia mungkin bersalam dengan anda. Tiba-tiba dulu anda gagal. Tiba-tiba anda berjaya dalam hidup. Nampak sikit kereta anda tu berubah. Rumah anda berubah.
Dia akan bagi shake hand dengan anda. Salam dengan anda. Tahniah bro. Anda berjaya sudah. Anda hebat. Anda perlu ingat. Tahniah bro tu, dia bagi tahniah tu, honest atau tidak. Bila anda jahanam lingkup, padam muka. Dulu belagak sangat. Ayat tu pernah keluar tak? Saya tak kata semua kawan kita macam tu. Tapi dulu dia tengok, bila kita berubah hidup, dia dah tengok. Dia kata apa? Tengok tu kereta dia, itu tak apa dia meniaga tu dapat. Itu sangka buruk satu. Tapi bila kita jahanam, jatuh, contohnya kita jatuh, apa yang mereka katakan? Padam muka. Dulu belagak naik kereta mahal. Lalu baru tahu. Kan? Saya tak kata semua. Tapi ada kawan-kawan jenis macam tu. Nampak dia shake hand dengan kita. Tahniah bro, you sukses. Tahniah. Dalam hati dia, sukses juga akhirnya dia. Dulu dia, aku condemn dia. Sekarang dia buktikan. Dia ada benda yang dia tak puas hati dekat kita. So anda tak perlu fikirkan benda tu. Anda dengar cakap saya. Anda dengar cakap saya. Anda mampu. Kita semua mampu berubah. Cuma kita jangan degil. Kita selalu nak buat. Anda tengok, kita tak sedar yang kita tak boleh ubah diri. Ini yang masalah. Sebab kita masih mengatakan apa kita tu betul. Benda hantu tu masih ada lagi. Yang anda dah senaraikan tadi. Saya dah senaraikan apa kelemahan kita dalam life kita. Tindakan kita. Apa yang hantunya dalam degil kita tu. Paling susah nak buang sikap degil kita. Bila kita tak berjaya, kita mula lantak kat akulah. Kau suka akulah. Yang kau gaduh pasal apa? Yang terlalu nak cakap aku pasal apa? Dia masalah-masalah macam ni. Anda tengok walaupun simple. Tapi dia impak kepada kita tadi duduk kategori C. Nak pindah ke B pun kita tak mampu. Macam mana kita nak sukses? Even kita duduk ke B pun kita dah sukses lah. Tapi nak pindah itu. Nak pindah kan kita jadi... Benda tu jadi kebiasaan kita. Bayang satu benda yang kita jadi biasa. Nak diajak oleh orang lain. Pindah ke B. Kemudian anda tengok. Bila anda berdiam, dia akan patah balik ke C. Dan anda stay macam tu juga. Apa yang anda boleh mempertahankan kelemahan kita? Dengan condemn orang lain. Perburukan orang lain. Tujuan dia apa? Supaya orang nampak orang tu aku ni masih okey. Aku ni still okey. Ini perangai orang normal. Bukan saya kata selalu normal. Setelah kategori C. Macam tu je. Life dia macam tu saja. Dia berbeza orang ni. Cuma bidang secara purata dia sama. Jadi anda nak tengok orang di kategori B. Dia pun mengubah segala-galanya dalam hidup. Mengubah diri dulu. Dia mengubah diri dia dulu. Dia tidak pernah mempedulikan orang lain. Apa orang lain, benda yang baik dia absorb masuk. Negatif dia tolak keluar. Apa saja yang benda yang mengubah hidup dia, dia curi semua. Pengetahuan, knowledge, apa sudut saja dia akan masukkan benda tu. Ubah hal-hal negatif dalam diri dia, jentik satu-satu dia akan ubah diri dia. Anda tahu dah nak buat benda ni pun susah. Benda ni pun bukan main-main. Nampak simple word saya bagi tahu kepada anda. Tapi try buat tengok. Try buat tengok. Hari ni ubah aku pula. Hari ni aku tak boleh mengatakan orang. Mulut kita tak akan mengatakan orang. Tak boleh menyalahkan orang. Tak boleh mengumpat orang. Apa yang salah, akulah punya pasal. Even aku buat sesuatu tu, aku gagal, akulah penyebabnya. Orang lain gagal. Orang hebat macam ni. Orang yang sukses dalam hidup, dia tak pernah menyalahkan orang lain. Even dia duduk dalam satu grup. Dia duduk dalam satu grup. Dan tiba-tiba dalam grup itu buat keputusan menyebabkan grup dia tu gagal. Dia secara personal pun tak akan cakap grup tu orang lain salah. Aku yang salah. Ini orang hebat. Ini orang garanti insya-Allah naik kategori B dengan walaupun mungkin jangka masa yang panjang, tapi anda akan tengok sesuatu akan berlaku dalam orang kategori B, kategori ini. Semua dari situlah dia mengumpulkan demi strength, kekuatan dia. Dia bangun personal sebab dia lebih kuat. Kenapa anda banyak kali gagal? Kenapa anda susah sangat nak pindah ke kategori B? Sebab kita pindah disebabkan oleh orang lain. Keputusan orang lain buat. Itu menyebabkan kita lemah. Orang jentik kita sikit tertonggeng dah. Orang jentik naik kita naik. Orang jentik turun kita turun. Orang kata A kita pun A. Orang kata B kita B. Segala decision, semangat kita sendiri pun orang lain tentukan. Datang satu motivator bagi semangat kita. Tak salah kita tumpang semangat orang. Tapi dia yang kontrol kita. Berapa lama dia boleh berada dengan kita. Ayat-ayat dia berapa lama boleh bertahan kat telinga kita. Lepas tu kita buat hal lain. Kita lupakan dia. Kita back to basic. Masuk dalam kategori C balik. Hari ni dengar ceramah. Anda perasan anda sendiri. Kita sendiri. Bila dengar motivation tu. Wah, kita memang bersemangat. Kita tahu aku akan berubah. Tapi 3 hari. Seminggu. 2 minggu. 3 minggu. Bila anda lupakan benda tu. Ada benda lain absorb masuk ke dalam diri anda. Hal-hal yang negatif banyak masuk. Sebab hal negatif sentiasa masuk. Hal positif jarang-jarang masuk. Hal negatif masuk banyak sebab dia penuh ramai.
dan anda back to basic, balik keadaan asal. Itulah anda tengok kunci kenapa kita sukar untuk sukses. Bukan kerana kesusahan untuk sukses itu, kerana attitude kita itu yang paling sukar untuk kita ubah dalam diri kita. Itu yang paling jadi masalah dalam kita. Sebab kita tak mengenali apa itu positif, kita tak mengenali apa itu negatif dalam diri kita. Conclusion dia, apa yang kita buat, kita rasa betul. Walaupun salah, tapi aku rasa betul. Anda bilang, dia bercakap macam tu, pam, dia rasa dia betul. Tapi orang yang tengok tu, tahu dia tindakan dia salah. Tapi cuba tanya dia, aku memang style macam tu. Cara aku macam tu, bah. Anda nak kata apa? Anda nak lawan dia? Tak boleh. Kita bukan lawan dia, kita cuba nak mengubah dia. Tapi kalau dia punya sistem negatif pun dia kata positif, negatif yang hak mana orang lain tengok buruk pun dia kata okey, dia kata betul. Dan bayangkan anda, kita nak ajar dia macam mana. Kita tak mampu. Sebab dia tak boleh buat perubahan dalam diri dia. Natural, saya dah kata dah dulu dalam video saya. Nak jadi dia ada 3 benda. Negatif, natural, positif. Anda ingat dah video tu? Nak ubah diri kita. Kita semua negatif. Memang semua kita negatif. Dilahirkan macam tu. Tuhan buat kehebatan dalam badan kita. Semua hebat. Tapi Tuhan tak bagi 100%. Orang tu terus buat, terus sukses. Tak. Dia mesti ada satu hal yang lock dia. Nak buka lock itu. Kita duduk negatif, nak buka lock itu. Nak buka lock itu, daripada kita negatif, nak jadi neutral. Kosong. Kosong tu neutral. Dalam ceramah saya tu saya beritahu. Negatif, convert to neutral dulu. Kosong. Belum positif lagi. Belum nak jadi satu lagi. Dia ada 3. Negatif 1, kosong 1, positif 1. Kita negatif, nak jadi neutral itu pun susah. Tak boleh lama bertahan, dia balik jadi negatif balik. Dulu aku rajin nak buat, aku sukses ni rajin. Itu positif contohnya. Tapi dia rajin sehari 2 tak dapat hasil. 3 hari aku buat perubahan dalam diri, hasil aku tak dapat. Hari ke-7 pun hasil aku tak dapat juga. Naik sebulan aku masih duduk macam tu juga. Lama-lama back to negatif balik. Baik aku tak payah buat. Kan? Baru sebulan baik aku tak payah buat tu, duduk balik. Sebab tu anda tengok ramai orang bercita-cita untuk mengubah hidup, tapi anda tengok yang back to basic tu 95%. So berapa orang yang berjaya pindah? 5%. Daripada 5% tu 5 orang. Kalau daripada 100, 5 orang lah. 5 orang tu. Berapa orang yang boleh betul-betul sukses? 2%. Siapa tu 2 yang berpindah kepada A? 5%, 100 orang natural, 5 orang sukses. Yang benar-benar sukses, 2. Daripada 5 orang tu, 2 orang. 2 orang tu ke mana? Dia pindah diri dia ke A. Dan ini miracle. Saya bagi tahu kepada anda. So, sebab tu saya minta. Jadi cikgu, perlu tak kami attitude tu? Wajib. Kita tak boleh pakai otak kita. Anda kalau nak sukses, pakai otak orang lain yang sukses. Sebab tu saya kata perlu ada sifu. Semua orang di dunia ni perlu ada master. Perlu ada sifu masing-masing. Even pemain bola yang hebat di dunia pun dia tetap ada sifu. Anda pernah dengar tak? Satu orang yang sukses dalam hidup, tak ada satu sifu, dia sendiri jadi sifu. Ada. Okay, sebenarnya dia ada sifu. Yang dia tetap mesti ada sifu. Even dia dapat daripada buku, even dia dapat daripada video, dia tetap mesti ada sifu dia. Tapi bayangkan anda ada satu mentor anda yang betul-betul positif, yang betul-betul nak bantu anda. Anda follow dia sungguh-sungguh. Jangan menderhaka kepada raja dan negara. Ayat tu selalu saya cakap. Bukan masuk kepada raja dan negara. Jangan menderhaka pakai otak sendiri. Benda kita tengok tu tak setuju. Alah, aku punya style, cara aku, kaedah aku begini. Saya ulang beratus kali dah. Jangan guna ayat tu. Style aku macam ni. Mungkin anda berdiam. Contoh bila saya buat presentation. Contoh. Anda tengok benda saya cakap tu. Tapi anda tak setuju. Anda nak lawan saya, tak. Anda diam. Tapi terbukti anda menderhaka juga, tak mau buat benda tu. Benda tu aku jenis tak suka benda macam tu. Jadi benda-benda inilah yang menjadikan kita back to C. Balik kepada C. Even kita tak setuju, even kita tak mampu lakukan, kita tak happy dengan benda tu, tetapi kalau itulah syarat kita untuk pindah ke B, aku akan lakukannya. Orang macam ni, berapa aku kekal, insya-Allah aku akan tukar hidup aku tukar segala-galanya. Anda sendiri akan tengok perubahan. Kalau anda ada isteri anda akan tengok laki dia berubah. Dia akan dapat tahu. Mak bapak kita akan tengok perubahan kita. Semua, walau even kita tak perlu bercakap. Daripada percakapan kita, jadual kerja kita, meeting kita, presentation kita, apa yang kita lakukan, semua orang boleh tengok perubahan. Benda ini sangat penting untuk kita pindah daripada C ke B. Jadi anda baru lakukan ke B tu, anda tahu tak?
Apa conclusion yang anda boleh dapat? Baru anda tahu sebenarnya aku boleh melakukannya. Orang yang bertahan selama setahun, 2 tahun, akhirnya dia akan kekalkan bertahun-tahun. Dia duduk di kategori dan dia tetap akan berusaha ke kategori A. Bagai bentuk kejayaan dalam bisnes ni, ada satu sistem yang baru. Aku akan mula mencipta benda itu. Sebab aku dah ada basic semua, dah ada background dia, aku dah tahu dah. Sekarang ni aku nak berpindah ke A. Bentuk perniagaan apa yang akan mengubah aku, target aku yang mencapai ni. Orang ni akan sukses. Tapi kalau kita nak berpindah ke A, B pun tak lalu, macam mana? Jadi sebab tu saya kata, musuh kita yang menghantui kita adalah diri kita. Banyak training, banyak kursus, letih bercakap. Anda tahu tak? Kadang-kadang orang tu, bila dia dah hadir kursus, kita pergi jumpa dia lepas 3 hari. Dia masih tunjuk tangan, dia masih duk pakai. Itulah aku dah buat tu, tapi dia tu, ayat dia tu, ada tak? Aku buat, tapi kan orang tu, dia ada tak? Tangan dia duduk gitu juga. Saya bagi tahu dah kepada anda, millionaire, orang yang sukses dalam hidup ni, orang tenang jiwa dia. Orang yang tenang jiwa, jari dia tu tak pernah menyuluh kepada orang lain. Even dalam benda tu yes or no ke, aku yang punya pasal. Anda kena letakkan aku yang sebabnya. Akulah punca dia. Jadi aku akan ubah diri aku. Sentiasa begitu. Anda tanyalah benda orang-orang yang berubah dalam hidup di dunia ini. Orang yang miracle, orang yang memang kehebatan dia timbul adalah dia mengetahui kelemahan diri dia. Dia memperbetulkan secara serius terhadap apa yang dia buat. Even dalam apa sudut, apa keadaan, apa sekalipun. Benda inilah yang akan mengubah diri dia menjadi orang yang paling hebat dalam hidup dia. Ini key point saya bagi tahu kepada anda. Anda rasa apa dalam diri? Okey, cuba anda bayangkan sekarang ni. Anda yang mendengar ceramah saya hari ni. Apa yang melemahkan diri anda? Kalau cikgu, bab duit saya settle. Tapi saya, bab duit insyaAllah saya ada settle. Bab duit saya tak ada. Tapi saya tak boleh nak tenang jiwa saya. Mungkin, bukan saya cakap financial tu, memang semua orang bab duit saja jadi hantu. Tak. Duit, anda tahu tak? Orang yang jadi jutawan, kepala stres macam tu juga. Berapa ramai yang jutawan bunuh diri? Banyak pasal stres. Jadi main point dia sebenarnya bukan kita buat financial tu kerana kita kena jadi jutawan, kita kena belagak ke orang. Tak ada. Yang paling penting bagaimana tenang jiwa kita. Kita happy, financial problem kita tak ada hal. Itu penting kan? Kalau kita tak ada, kita okey pun, tapi kalau duit kita tak ada, bermasalah setiap hari, lama-lama kita stres. Jadi kita dah ada financial okey, kita tahu nak jimat duit kat mana supaya kita jangan tertekan lagi. Kemudian bagaimana kita membantu orang lain. Jiwa kita tenang tak? Kita jumpa satu kawan kita yang hidup dia susah, dengan ilmu yang kita ada, kita create, tengok-tengok dia pula berubah hidup dia seronok, kita happy tak? Tenang jiwa. Esok dia jumpa kata, bro, Allah thank you very much. Bro ajar saya kan. Jadi saya pun dah berubah hidup, saya pun tenang, terima kasih banyak-banyak. Anda dah 2-3 orang jumpa anda happy. Tujuannya apa? Relationship. Perhubungan kita dengan orang lain baik, kita berjasa dengan orang lain, financial kita okey, kita lakukan apa yang patut kita lakukan, walaupun mungkin ditentang oleh orang lain. Do it. Lakukan dia dengan niat kita, sebab main point dia, anda tahu tak, kunci segala-galanya ikhlas kan. Orang boleh kalah, anda tak boleh kalahkan orang lain itu dengan senapang dia. Anda tak boleh kalahkan orang itu dengan penumbuk anda yang kuat. Anda kaki pukul, anda tak akan boleh kalahkan orang itu. Orang itu akan dendam dekat anda, tapi anda boleh kalahkan orang itu satu saja. Anda jujur dengan dia, kalah dia. Anda tahu tak? Benda yang paling hebat, senjata yang paling hebat sekali di dunia ini adalah kejujuran kita. Kejujuran tu boleh musnahkan orang yang paling kuat tenaga nak bertumbuk dengan orang. Orang yang boleh bunuh kita, orang yang benci kepada kita. Orang yang paling marah, paling menyampah dengan kita pun, sekali anda gunakan kejujuran anda dengan dia, kalah dia nanti. Sama juga dalam bisnes. Gunakan kejujuran anda walaupun anda kalah peringkat awal. At the end, pada akhirnya, anda juara, tetap juara. Anda tetap menang. Menang bukan dari segi financial saja. Dari perhubungan anda, hati anda tenang. Anda tak pernah kisah dengan orang. Anything happen, aku yang salah. Okeylah, kau orang betul, aku salah. It's okay, no problem. Anda mengalah. Di situlah kejujuran anda. Senjata yang paling kuat untuk kita sukses dalam hidup adalah kejujuran kita. Walaupun benda ini satu benda yang sukar untuk kita lakukan dia, kita kena sama-sama berusaha supaya kita sentiasa jadi always be the best. Sentiasa kita buat. Jadi bila kita ada kejujuran tu, kita jarang mengalah dalam hidup. Kita jarang give up. Kita jarang, sebab apa? Benda-benda di sini akan menjadikan satu kekuatan untuk kita be honest pada diri sendiri, juga jujur dengan orang lain, jujur dengan orang, segala-gala. Sentiasa ada benda ini, anda akan jadi champion.
Itu key point yang paling penting. So, saya harap kita semua, untuk saya, anda semua, kita lakukan yang terbaik, ubah diri kita, jadilah jutawan. Biarlah orang nak kata kaya tu hal dunia ke apa, anda tahu apa maksud saya. Orang yang terhebat di dunia ini, dia kaya raya, dia penderma yang hebat, membantu orang yang hebat. Orang ni insya-Allah buat kerja dengan ikhlas kerana Allah. Anda don't care anything happen, just do it. Okay? So bye-bye. Selamat pagi semua. Jom kita minum kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.